Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bertemu dengan saya Alhamdulillah pada hari ini dalam siri Ramadan Dates. Dan hari ini telah masuk hari ke-26 dan dalam bulan Ramadan dan telah masuk ke episod yang ke-26 bersama dengan saya. Dan hari ini tajuk kita adalah The Best Doa. Masya Allah. So agaknya kan, dalam banyak-banyak doa apakah yang menjadikan sesebuah doa tu satu doa yang terbaik? Pernah tak terfikir among doa-doa kita, ada tak doa-doa itu yang terbaik di mata Allah SWT? So what makes a doa to be one of the best doa? So macam kalau kita kan, kalau kita nak label sesuatu tu bagus, definitely kita akan ada a checklist of things yang akan menunjukkan KPI sesuatu benda tu, baru kita boleh kata dia adalah satu benda yang bagus, betul tak? Contohnya the best student kena ada apa? Mungkin kena ada skor yang sentiasa top dalam semua subjek, mungkin kena ada good rapport dengan lecturers kan, mungkin kena produce how many papers kan. So there must be some sort of KPI that makes a student to be a best student. So macam mana pula kalau doa, apakah KPI-KPI yang menjadikan sesebuah doa itu sangat-sangat hebat, sangat-sangat bagus dan sangat-sangat tip-top di mata Allah SWT. So, jom kita discover hari ini bersama dengan saya. Okay, so kita akan share hari ini punya slide. So, tada! Ramadan Dates episode 26. Tak sangka kan? So, pada hakikatnya kita dah tinggal lagi 4 hari je. And this is the best time untuk betul-betul kita renungkan which part dalam doa kita ni yang patut kita improvisekan supaya doa kita menjadi doa-doa yang terbaik di mata Allah dan menjadi doa-doa yang dikabulkan di dalam bulan Ramadan yang mulia ni. Subhanallah. Sebab apa? Sebab kita punya masa dah sangat-sangat singkat dah ni. Dah tak banyak masa dah, iaitu lagi 4 hari lagi untuk kita take advantage on this very barakah month of Ramadan Al-Mubarak. So insyaAllah kan, apa yang kita nak bincang hari ni? So what makes a doa to be the best doa? What are the checklists? What are the points? What are the KPI in the process of making it to be the best doa in the eye of Allah Subhanahu Wa Taala? So sebelum kita mengupas benda ni, saya nak bawakan pada satu hadis yang sangat-sangat famous, iaitu hadis 3 lelaki yang terperangkap di dalam gua. So kalau mungkin some of us dah pernah dengar pun hadis ni, which is ada 3 orang lelaki yang terperangkap dalam gua dan kemudian ada batu yang tertutup di hadapan pintu gua tu. Lalu 3 lelaki ini telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka berdoa dengan amalan mereka yang terbaik sekali. Mereka bertawassul dengan amal soleh mereka yang paling baik sekali dan yang membawa natijah kepada terakhirnya pintu gua tu dibukakan oleh Allah SWT dan dapatlah ketiga-tiga lelaki tersebut keluar daripada gua tersebut. So apa yang berlaku? So dalam gua tersebut, lelaki yang pertama telah berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, kalaulah amalku itu sangat diredai oleh engkau, maka gerakkanlah, bukakanlah pintu gua ni untukku dan sekiranya engkau menerimanya. So apakah deed yang pertama oleh lelaki tu? Iaitu lelaki ni berbakti kepada kedua ibu bapanya. So lelaki tu actually dia telah kebiasaannya dia akan memerah susu lembu dan kemudian dia akan bawa balik susu lembu tersebut dan memberi makan kepada kedua ibu bapa dia. So apa berlaku pada malam tu? Kedua ibu bapanya telah tertidur, terlena, dan lalu bila dia balik tu dia tengok mak ayah dia dah tertidur. So apa yang berlaku? Dia tidak langsung mengejutkan kedua ibu bapanya, bahkan dia menunggu kat situ kan. Dia tunggu kat situ, tunggu mak ayah dia bangun, barulah dia bagi susu tu. And mak ayah dia memang bangun the next day after, which is in the morning lah. Dan ketika itu pada malam tu, sepanjang malam anak dia meringit-ringit. Tarik-tarik baju dia, ayah lapar, bagilah susu tu kat kita orang kan. So dia cakap, kalaulah amalan tu Allah telah redha dan Allah terima, maka bukalah pintu gua tu untuk dia. Jiwa Lata, please come to the front now. Jadi itulah apa yang berlaku kepada lelaki yang pertama, iaitu dia telah bersabar menunggu di kaki kedua ibu bapanya dan kemudian menunggu sehingga esok pagi dan memberi minum pada kedua
ibu bapanya dulu sebelum memberi minum kepada diri dia dan juga kepada anak-anak dia. So that is the first deed. Yang kedua adalah seorang lelaki yang sangat-sangat mencintai seorang wanita. Dia sangat suka perempuan tu. And satu masa perempuan tu telah berada dalam satu keadaan yang terdesak dan perempuan tersebut telah meminta untuk meminjam duit daripada dia. So dia kata boleh pinjam, aku boleh settlekan hutang kau, tapi kau kena serah diri kau pada aku. So at the verge of masa ketika tu perempuan tu dah dekat bawah dia dah. Perempuan tu dia kiranya dia di bahagian atas dan perempuan tu dekat bawah dia. Dan kemudian perempuan tu kata, wahai lelaki, ittaqullah kan. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan takutlah kamu kepada Allah. Lalu dia terus meninggalkan perempuan tersebut kerana takut kepada Allah SWT. So dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika amalan tersebut adalah amalan yang sangat kau redai, maka bukalah pintu gua ini. Dan pintu batu tu pun tergerak lagi sikit. So dah sikit lagi kan, satu lagi gerakan dan mereka semua boleh keluar. So datanglah lelaki yang ketiga untuk melakukan doanya kan. Dan so lelaki yang ketiga ni buat apa pula? Lelaki yang ketiga ni dia pernah mengupah orang untuk bekerja dengan dia. Dan mengupah orang untuk kerja dengan dia, kemudian ada seorang lelaki yang dia telah upah ni, dia telah pergi sebelum dia sempat mengambil upah dia. So lepas tu, dia tunggu, tak ada. Lelaki tu tak datang semula. So apa yang dia telah buat, dia telah menggunakan duit upah tersebut dan mengusahakannya sehingga ada banyak kambing-kambing, ada banyak hasil-hasil daripada duit yang sedikit tu. Dan kemudian after few years later, lelaki tersebut telah datang menuntut hutang dia. So apa yang berlaku bila lelaki ni datang kembali meminta upahnya tu, lelaki yang tadi tu immediately memberi upah dia yang dulu yang telah dikembangkan. So dengan semua haiwan ternak, dengan segala keuntungan yang telah berkembang daripada duit yang upah sedikit tu. Dan dia kata, ambil semuanya. Inilah hasil-hasil yang telah aku kembangkan daripada duit upah kau yang dulu aku masih lagi pegang. So imagine kan, kalau kita akan cakap apa, dah berapa tahun dah kau ni, takkan aku nak tunggu kau selama-lamanya kan, betul tak? So tapi lelaki ni berbeza, dia telah dengan ihsannya menyerahkan segala upah tu dulu dan segala bunga-bunganya kepada lelakinya. Walaupun lelaki ni tadi tak buat satu benda pun untuk mengembangkan duit tersebut, tapi lelaki yang ketiga ni tadi telah berikan segala-galanya sebab it comes from the same source of money. So dengan amalan tersebut, dia telah berdoa dan minta kepada Allah SWT, ya Allah, jikalau engkau menerima amalan tersebut, maka bukalah pintu gua ni untuk kami kan. Jadi pintu gua tersebut terbukalah, lalu dapatlah mereka bertiga keluar daripada gua tersebut. So apa sebenarnya kita nak cakap ni? Benda yang kita nak bincangkan dalam hadis yang kita telah bincangkan tadi tu. So which is saya nak bawa kepada ada 3 elements of the best doa. So kalau kita nak cakap pasal what are the criteria of the best prayer ataupun the best doa ataupun KPI ataupun checklist supaya menjadikan sesebuah doa itu satu doa yang susah nak ditolak oleh Allah SWT. Ada 3 points. Iaitu yang pertama adalah sincerity ataupun keikhlasan. So kalau kita tengok dalam ketiga-tiga amal soleh yang telah dilakukan oleh ketiga-tiga lelaki tersebut, ketiga-tiga amal ni hanya boleh dibuat dalam keadaan amalan tu dibuat khas untuk Allah SWT, kerana Allah SWT. Kerana pada setiap insiden yang berlaku tu, they are at the point where diorang boleh je nak buat apa-apa yang diorang suka tu tak. Okay, contoh kalau yang lelaki tadi tu, kalau lah mak ayah dia dia bagi anak dia minum dulu pun, tak ada masalah pun. Sebab apa? Sebab mak ayah dia tengah tidur pun dan takkan tahu pun yang sebenarnya dia dah bagi pun susu dekat orang lain dulu sebelum dia orang. Ataupun lelaki yang bersama dengan seorang perempuan tu pun sama kan. Siapa je yang akan tahu kalau lah dia merogol perempuan tu ataupun kalau dia melaksanakan kehendak hati dia pada malam tu, tak ada siapa pun akan tahu, betul tak? Tapi kerana Allah SWT, mereka telah melaksanakan deed tu hanya kerana Allah SWT, hanya semata-mata sebab Allah lah mereka melaksanakan benda tu ataupun mereka meninggalkan kejahatan tu kerana Allah SWT. Sincerity, purely kerana Allah SWT. Maka ia menjadi satu elemen yang paling essential, iaitu satu amalan di mana amalan tersebut tidak ada impurities lain selain daripada Allah SWT. This is the very first essential element of a doa yang paling mahal, yang menyebabkan sesebuah doa itu sangat-sangat berharga.
Okay, apa points yang kedua? Poin yang kedua adalah to obey ataupun ketaatan yang dilaksanakan dalam satu ability ataupun power to disobey. Alamak, salah pula typo, bukan disobey, disobey. So kalau kita tengok dalam keadaan-keadaan tadi kan, mereka semua ni berada on the upper hand ataupun macam berada dalam satu keadaan di mana mereka ni the powerful side. Selalunya kalau orang berada di powerful side, dia orang boleh sentiasa buat apa yang dia orang suka, betul tak? Contohnya yang tadi tu kan, yang pegang susu tu, dia yang pegang susu tu, dia boleh bagi pada siapa yang dia nak. Yang lelaki tu, dia yang berada dekat atas perempuan tu dan perempuan tu berhutang dengan dia. So dia pun boleh buat apa-apa saja pada perempuan tu. Dan yang ketiga tu, dia juga yang telah memegang kekayaan tu dan kekayaan tu berada di tangan dia. So dia pun ada the ability and the power to do whatever pun. Tetapi ketiga-tiga mereka memilih untuk obey Allah SWT, memilih ketaatan kepada Allah SWT. And the third one, the last one adalah honesty and not taking disadvantage. Taking advantages, ya Allah, saya tak tahu kenapa dengan slide saya hari ni. Taking advantage on the vulnerables kan. So dalam ketiga-tiga elemen ni ada, ketiga-tiga cerita tadi tu ada side yang kuat dan ada side yang vulnerables ataupun kita kata side yang lemah di mana kita boleh take advantage on them. Mak bapak yang dah tua, perempuan yang dalam keadaan terdesak, kemudian orang miskin yang memerlukan upah kan. So ketiga-tiga ni orang-orang yang vulnerable yang kita boleh take advantage on them, but they did not do so. Diorang ada choice, ada power, they are on the upper hand, but they did not take advantages on the vulnerables. Okay, so these are the elements. Okay, so back to our slide. Okay. So these are the points whereby sesebuah doa tu menjadi satu doa yang terbaik. Bila mana kita ada deeds yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Bila mana kita buat dan melaksanakan sesebuah amal tu kerana amal. Nama yang dipanggil, saya datang ke hadapan Lee Swee Yang. Okay, I'm back. Welcome back. Okay, so jadi tu adalah 3 checkpoints, 3 points, 3 KPI yang kita perlu fulfill in order to make a doa to be very, very expensive in the eye of Allah SWT sehingga menyebabkan Allah tak mampu nak tolak doa tersebut, kan? So, I have a question. Saya ada soalan untuk semua orang, kan? Let me ask you a question. So, kalaulah kita adalah orang keempat yang terperangkap dalam gua tersebut dan doa kita merupakan doa terakhir. Selamat petang. Okay. So dan kita merupakan orang yang terakhir yang perlu buat doa tersebut. Apakah deeds yang kita nak sell pada Allah SWT? Apakah amalan? Apakah kebaikan yang ada pada diri kita yang kita nak sell pada Allah SWT supaya menjadikan doa tu satu doa yang dimakbulkan oleh Allah SWT. So let us think of that properly. Sebabnya pada hakikatnya kita sentiasa berada di situasi-situasi yang berikut, betul tak? Situasi di mana kita lebih kaya, kita lebih powerful, kita lebih ada masa, kita lebih tinggi, kita lebih kita boleh choose, kita berada di pihak yang boleh memilih untuk kita buat ataupun tak nak buat benda tu. So we are always on the upper hand, kan? And adakah kita memilih untuk melaksanakan deeds yang sincere kepada Allah SWT sehingga menjadikan doa kita adalah doa-doa yang tak mampu Allah SWT tolak, kan? So kalaulah the answer to the question tadi ataupun jawapan kepada persoalan saya tadi tu macam macam tak nak fikir, macam apa, so if there are none ataupun maybe ada tapi sikit ataupun kita tak confident sangat, mungkin ada a few tapi kita tak confident sangat dengan tu, then let's create more and more deeds to be the asbab of our doa to be one of the best which can never be declined by Allah SWT. So let's achieve the deeds yang penuh dengan sincerity, yang dibuat dengan penuh ketaatan dan dibuat dengan penuh kesungguhan dan tidak mengambil kesempatan di atas advantage yang Allah telah berikan. Kadang-kadang macam tadi dalam insiden tadi dalam hadis tu mungkin kita nampak macam the disadvantage tu dalam bentuk-bentuk yang cerita tadi tu, kan, tapi advantage kita mungkinlah kelapangan kita dari sudut masa, kelapangan kita dari sudut harta, kelapangan kita dari sudut pekerjaan kita, kan. So we are always, kalau kita fikirkan ada certain things kita mungkin on the lower hand, tapi mungkin there are a lot more things yang kita sebenarnya on the upper hand, and there comes the possible deeds for us to do
untuk menyebabkan sebuah doa itu menjadi doa yang sangat mahal di mata Allah SWT. So remember, we always in the need of Allah SWT, and we will always be weak in the eye of Allah SWT, dan kita sentiasa vulnerable di mata Allah SWT, and we always in need of doa to Allah SWT. So hence, let's make the best doa to Allah SWT by doing the best deed, insyaAllah. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune dalam Simbalan Dates yang berikutnya. Ramadan dah nak habis, so pastikan setiap momen dalam Ramadan dimanfaatkan sehabis baik dan jangan sia-siakan walaupun sesaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care everyone.